Tuhan cari makna nafsani tu. Dia pergi letak di kalam nafsi perkataan. Mak tu Tuhan berkata-kata dengan berkata-kata yang kodim, dia kata. Padahal ulama bagi 3. Bakhit muti'i bahagi 3. Tahzibul kalam bahagi 4. Mana kalam lafzi satu lagi. Tapi ulama tak sebut kalam mabda', perkataan selalunya. Sebab apa? Itu ulama tak bincang. Bila sebutkan nafsi, kena kepada kalam nafsani. Dan dua ni berlaziman. Sehingga kadang-kadang ulama tu kata terima kasih kat dia. Dia sebut lawan. Dia kata lawan sukut nafsi, sukut nafsani, sukut nafsi. Mana dia pun menyabit sukut nafsani. Dia menyebutkan nafsani. Dan ulama tak sebut dah sukut nafsi. Dia kata di sini dalilnya kata nafsani tu itulah diri nafsi. Bukan. Sebab dah maklum sukut nafsi. Kalau nafsani tu sukut, nafsi pun habis. Dia luput sekali lah. Tentang diam ni nanti kita tentang diam ni, kan? Kalam lawannya bisu. Dalam kitab kata mustahil Tuhan diam. Dan kita Arab kata mustahil Tuhan diam. Itu yang mereka faham. Mustahil Tuhan diam. Tuhan kena bercakap selalu. Tuhan, Allah kena bercakap selalu. Kalau bab mustahil dia, diam tu diam nafsi. Diam nafsi apa dah? Perkata nak cakap tak boleh. Puk, stop nafsi. Tu dia panggil bisu. Ataupun diam nafsani. Tak ada dah kalimat ada Allah. Kalau tak ada, Tuhan tak cakap. Berhenti. Nafsani kat Tuhan tak ada. Kita nak cakap ni semua datang dalam hati. Lepas tu kadang-kadang orang jadi bisu. Sebab apa? Bila otak dia rosak, dia bisu. Bukan kat bisu, dia nak bergerak tadi. Sebab semua main daripada otak. Dia nak bergerak ni. Kalau kita otak mati, nak bergerak tadi. Sebab kita nak bergerak ni semua main daripada sini. Kalau Allah dia nafsani pun juga diam. Hak yang bersedia nak cakap tu, hak beribu-ribu perkataan yang ada kat Tuhan tu, yang kalau jadikan dakwah sebagai pen nak tulis, dakwah air laut jadikan dakwah pen, jadikan ni pokok jadikan pen nak tulis kalimat Allah tak habis. Kalau hak tu hilang, habis. Dia panggil afah, rosak, habis sukut tu. Tapi kalau dalam kitab sebut sukut lafzi. Apa sukut lafzi? Duk cakap-cakap diam. Itu tak mustahil. Ulama sebut dalam kitab, itu tak mustahil. Tuhan diam lafzi. Itu tak mustahil. Yang tak boleh sukut tu sukut nafsani atau sukut nafsi. Allah macam mana? Tapi siapa baca kitab ni, dia kena ingat yang dia sebut ni kalam nafsani. Dia baru dia faham. Kalau dia ikut dia pun ajak berdebat. Dia kata baca buku ni. Saya kata nak debat, jangan buka buku ni. Kalau kita ikut dia penat. Kita nak lawan kita. Dan kita nak guna kitab mereka, nak boleh. Kita nak lawan. Dan kita nak lawan Syiah. Syiah bagi kitab. Sekarang mari kita bincang. Memang masuk oleh mereka. Cuba keluar dari Syiah. Mari kita bincang. Saya tak payah. Tak tepi. Kita letak satu kitab. Pilih mana kitab Arab. Tak. Mari kita bahas di sifat mana. Sifatun, maujudatun, qaimatun. Esa pada sifat. Dan mustahil. Lawannya dia ni. Lawan yang mana. Jangan ambil kitab ni. Jangan. Dia kata jangan. Kalau nak buat debat, saya sini cincang dengan Ustaz Helmi. Yang dia yang sedang dulu ni. Dia kata jangan kita guna kitab dia. Jangan siapa awak keluar kitab. Kita bincang secara ilmiah berhadapan. Dia kata dia suruh baca kitab dia. Kalau baca ni, dia pun ambil hujah balik dia. Menang. Soalannya dia pasang pangkat, kita masuk dalam. Oh, mati. Dia pasang pangkat, dia suruh kita masuk. Jangan masuk dalam pangkat dia. Tu saya, tu hujah. Kalau golongan-golongan ni yang saya sebut Wahabi, Pok Wahabi, nak berdebat ni boleh bawa kitab punya besar. Setambung main lawan dengan dia. Dia kata kalau pokmu bawa kitab setambung begini, kitab hujah boleh pokmu, aku boleh tinggi pada ni, boleh dia tu. Aku pun ada kitab tu. Sampai bila nak sudah mu ni kitabmu, pun kitabku. Lah ni kita ambil Quran letak depan dia, tak mari kita bahas. Ambil kitab buat balik. Tak mau. Tok ayah tak apa, tok guru. Tahu pun tok guru. Tahu kita tok guru. Lah ni kita tak Quran, tak hadis, mari kita bahas. Kalau mu bawa kitabmu,
Aku buat kitab aku tak sudah. Kan? Mu aku lah pendapat Nawawi, mu aku lah pendapat. Oh, tak sudah dia dah. Dan ni kita bahas tanpa ada kita. Ni tak payah. Kalau kita ikut dia, kita masuk dalam pangkang. Saya tahu kunci dah. Kunci dah satu silap di kalam nafsi. Silap kalam nafsi habis. Tu yang Bakri kata. Kalam ismi ni, malakah ni dengan kalam sani, kadang-kadang dipanggil dengan nafsi kedua-duanya. Ni kena faham. Dipanggil nafsi. Lalu dia marah. Mutik, Bakri mutik ni terpengaruh dengan dawani. Saat ni saya pun dawani juga. Dawani tak ada salah apa pun kita nak risau dia. Tak, saya mahu sebab apa, kenapa sampai duk hina ulama juga. Itu yang saya mahu. Duk hina ulama kenapa? Benda ni bukan khilaf ni, pun bawa pada kafir. Dan benda ni bukan kita betul. Masing-masing kali kita berguna masing-masing ijtihad. Bukan ni sebab kita menyalahi kita keluar pada sunnah wal jamaah. Kerana dakwah itu keluar dari sunnah. Kenapa ulama-ulama menyebut kalimat perkataan dalam kitab tauhid? Ulama tak sebut langsung lah tauhid. Tu. Fakhruddin Ar-Razi, orang cukup hebat. Banyak kataan yang ulama marah dia, tapi dia tergolong ulama di sunnah wal jamaah. Dia bagi dia Fakhruddin Ar-Razi, Tuhan memang tak boleh buat benda mustahil. Tuhan tak boleh buat. Kita tak, Tuhan tak buat benda mustahil. Dia Tuhan tak boleh buat. Dia kata Fakhruddin Ar-Razi ni su'ul adab, jahat adab dengan Tuhan ni. Dia kata apa? Tapi saat ni masalah ni, kata Fakhruddin Ar-Razi, dia pengguna juga dia. Ini apa adakah pandangan dalam mazhab? Bukan kata bila kata berlainan dia keluar pada ahli sunnah wal jamaah. Kita tak mau kita tolong diam sekarang, senyap sudah. Jangan duk bisik. Saya cuma nak jawab je. Nak jawab. Kalau je debat saya tak mau takut. Tak payah, tak pasal. Tak ada faedah apa. Kut cerita orang kampung tak faham. Ni baru kita faham. Dan tiada terdahulu dan terkemudian. Terdahulu pun tak. Terpunya pun tak. Lah apa kata? Dia yang dengar dia Tuhan berkata, mana dulu kemudian? Arab pun tak, Melayu pun tak, Siam pun tak. Tapi daripada perkata tu, kalau kita kan yang duduk di anak lidah ni, kita boleh berkata-kata. Berkata-kata dengan Siam, dengan Arab, dengan Melayu. Itu. Artinya tiada disifatkan dia sifat perkata Allah dengan dahulu dan kemudian. Kerana bahawasanya sifat perkata Allah sifat yang satu jua. Sifat yang satu ya. Bukan banyak pun. Bahkan tiada berkelakuan sifat itu dengan satu kelakuan daripada segala kelakuan sifat-sifat kalam dengan makna perkataan. Dia tidak semacam dengan sifat kalam dengan makna perkataan. Perkataan tu dia panggil ma hasala bil masdar. Seperti keadaannya kalam dengan makna perkataan daripada bahasa Arab dan perlahan dan nyaring, itu kalam dengan perkataan. Seperti keadaannya daripada bahasa Arab dan perlahan dan nyaring, itu kalam dengan perkataan. Bukan kalam dengan perkata. Bukan dia. Bukan nak mana perkata itu. Itu makna perkataan. Itu mana tidak seperti kalam manusia. Kalam tu di mana perkataan. Disebut juga di situ. Walaupun perkataan Allah, kalam dengan perkataan pun boleh kita nisbah pada Allah. Cuma dia nak tahakkuk pada mukhalafah. Nak beritahu juga pada kita. Walaupun dari sudut mabda, nama perkata itu sama, tapi tetap tak sama. Walaupun perkataan Allah yang dia cakap dengan Musa, yang atas pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi berhuruf besar, hak kita pun berhuruf dalam besar, tapi hak kita daripada mulut, makhraj dan angin dan sebagainya. Tu kena ingat elok no. Al-murad min kalami ta'ala al-qadim huwa mabda'ut takallum. Mabda.
Yang sebut mabda' ni 5 nama orang ulama daripada ahli makul. Ni semua ni hak kitab ni hak tok di ambil ni semua daripada kitab besar-besar maqasid, mawaqif. Yang mana saya sebut dah. Kitab-kitab ni ulama haram baca kitab ni. Haram sebab sesat. Kerana kita tidak layak, bukan ahli nak faham perkataan mereka. Ini tersebut dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Dia kata haram membaca kitab maqasid, kitab matalik, kitab tawalik. Kenapa? Haram bukan dengan sebab kitab itu sesat. Sebab terlalu tinggi perbahasannya, takut kita tersasar, tersilap dia faham dia perkataan mereka. Nampak ni? Dinukil dalam ni mawaqif, maqasid, kita tak faham maksud dia, tak boleh. Ya kitab tu jangan. Kalau kita tengok dia macam kita tengok besi. Macam tipis tengok besi, nak gigit tak boleh. Saya ada kitab tu, mawaqif ada, maqasid ada. Tengok macam tipis nak gigit besi. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Boleh baca lah, tapi lah tutup. Dia bahaya, kita tak tahu. Tafsir Al-Kabir kan? Imam Fawzi Ar-Razi, Allah dicerita ancam dengan falaknya, dengan apa macam-macam dia sebut. Tapi kita tak faham. Ini punya ahli makul wal mangkul. Hak pandai ambil semua ahli makul. Dia bukan ahli mangkul, makul wal mangkul. Dia alim dalam bidang syariat, dia alim tentang ilmu akal, ilmu mantik, ilmu wadha', munazarah. Macam Imam Adud yang disebut Imam Aduddin ni, Allahu Akbar, ulama besar cukup hebat kan. Dia ada mengarang kitab ilmu wadha'. Mana ilmu wadha' ni tak pernah dibaca dah di mana-mana tempat pun, walaupun di pondok. Ilmu wad'i, wadha' khas, wadha' naui, wadha' syakhsi, wadha' am lil khas, wadha' am lil khas li am, wadha' am lil khas. Berarti dia tu. Ilmu wadha' saya ada kitab tu. Dan Alhamdulillah saya baca kitab tu. Baca pun pada lepas habis tamat tu, Alhamdulillah saya berehat sebulan. Aku tak nak baca, aku nak berehat. Getih dia baca. Ilmu wadha' Syekh Yasin buat, ambil daripada perkataan Adud, ambil daripada karangan Adud yang dia kata ni Dawan ni terpengaruh dengan Adud. Syekh Yasin Padang, Muhaddisul Haramain. Dia muhaddis, mana ulama hadis. Syekh Yasin Padang ada buat syarah ringkasan daripada Imam Adud. Kalau Syekh Yasin ni ulama hadis, aku pakai apa perkataan Adud yang sesat ni? Tak, dia sini buat syarah Adud. Imam Abduddin Al-Iji. Nama pun kita dengar pelik dah. Al-Iji. Jenis nama-nama macam tu, Abduddin Taftazani, Abduddin Al-Iji. Tu semua tu kita nak baca, tak erti kita ada. Sakaki. Tu. Khatib Al-Khizwaini. Baik. Dan kemudian artinya disifatkan dia dengan dahulu dan kemudian, kerana bahwasanya sifat yang satu jua, bahkan tiada berkelakuan sifat itu dengan satu kelakuan daripada segala kelakuan kalam dengan makna perkataan, seperti keadaannya kalam dengan makna perkataan itu daripada bahasa Arab, dan perlahan dan nyari. Perlahan pun tak, nyari pun tak, bahasa Arab pun tak. Ya memang perkata. Dalam kitab Wardu Zawahir dia tulis pula perkata kita tu yang duduk di rangkung, dia buat macam-macam dia lukis. Syekh Dok pun kata begitu dengan bukan pada silap terjemah dengan perkata. Siraj Huda awal pada pada Syekh Dok awal lagi pada kitab Siraj Huda. Sampai ke Indonesia. Ada juga anak-anak murid dia sebut dalam Facebook, kitab Panai itu betul dah, tapi orang baca silap faham. Dia baca ke tak kitab Baqarah? Makna saya anda ni duk cerita saya silap faham, saya duk tengah silap faham. Saya mengaji kat Pak Lima Nawang ambil Panai ni macam ni. Bukan mengaji kat anak murid bagi anak murid dia, mengaji kat anak murid dia. Kalau kita mengaji kat bawah yang sepanjang, yang sepanjang tu mengaji kat tok dia. Kalau kita mengaji bahasa sepanjang, kita mengaji kat cucu. Saya mengaji kat anak. Mengaji kat anak sini, tu Saleh Syed, tu Haji Mangkok Payang. Tu Saleh Syed, tu Mangkok Payang. Tu saya, tu Haji Mangkok Payang. Kira masa habis dia pertama mengaji, pandai pegang dua-dua ni.
Inilah anak murid aku dua yang last sekali. Yang habis lepas ni dia tak. Anak murid dah banyak, tapi yang dia akui dua ni yang terakhir dia tak. Dua Salesik, dua Iman buat payah. Dia tanya inilah akhir anak murid aku. Iman tu itu saya cerita. Dia buat sembelih kibah sekong. Kerana mereka dua ni nak balik. Ada tu saya cerita. Kami pergi Thailand baru ni. Tu je amat. Merupakan anak belakang Panai. Kami cerita tentang pondok. Dia sedih, dia teriak. Kami kata tu, dah ni ada orang tirak Panai. Dia gelak ambil keluar air mata. Mula dia teriak. Dia kata apa? Semut dengan gajah. Macam semut dengan gajah. Tu ni dia tahu macam mana nilai Panai. Dia kata semut dengan gajah. Dia gelak. Tadi dia teriak. Dia gelak lah macam semut dengan gajah. Dia gelak. Minat tergelak tu. Dia kata lah ada orang yang tirak Panai ni tu. Macam semut dengan gajah. Ada yang tirak tu semut lah, Panai tu gajah. Dia gelak pula. Mula dia teriak, gelak ambil keluar mata. Bukan kita kata Panai ni betul semua. Tapi Tok ni sebut Panai. Betul tak ada ulama' Tok lain yang tak semacam, tak berani buat kitab. Walaupun dia bukan sealiran. Sebut Panai, tu hebat tu, tahir hebat. Dia pun tak berani kacau. Siapa tak berani kacau Panai? Dah hebat semua kalau zaman dia tahu. Bukan mana kita klik benda tuli. Sampai tunggu terkejut begitu. Baik. Ini kena faham. Bukan makna perkataan seperti keadaannya kalam daripada bahasa Arab dan perlahan dan nyaring. Dan iaitu mana? Kalam dengan mana perkata sifat yang dengan dia berkata-kata Allah Ta'ala dan bertuturnya akan perkataan yang wajib dan yang mustahil dan perkataan yang harus. Allah Ta'ala berkata-kata dengan perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib dan atas perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Nak kena berhenti lah tu. Kan nak baca sikit. Biar lagi. Biar lagi. Saya tak boleh dah. Tak apa, kita baca sikit. Nak bagi kat wakal Musa Taklimah. Situ perbahasan banyak. Tak sampai lah situ. Takut dah. Nak bagi sampai agak nanti bulan depan saya nak sentuh wakal Musa. Situ kita faham Tuhan cakap apa punya dengan Musa. Situ kena kita pernah elok. Tapi kalau saya berhenti saat ni, bulan depan takut tak ada sampai kat situ. Baik, kita baca sikit. Kalau ikut ni banyak lagi saya nak cerita. Saya puasa dah tenggelam. Duduk puasa macam dalam duduk puasa macam duduk dalam laut. Jadi terpaksa kena baca bagi latar sikit, mendatar sikit. Baik. Dan iaitu sifat yang dengan dia berkata-kata Allah Ta'ala dan bertuturnya Allah akan perkataan yang menunjuk. Tengok. Berkata-kata Allah dan bertutur akan perkataan, yakni tuturan. Ini dia panggil kalam lafzi. Yang menunjuk atas perkara yang wajib. Ini dia panggil kalam Allah bertakluk dengan yang wajib, bertakluk dengan yang mustahil, bertakluk dengan yang harus. Apa yang bertakluk? Dia berkata-kata dengan perkara yang wajib. Mana? Anallah la ilaha illa ana Qul huwallahu ahad. Artinya menunjuk atas perkara yang wajib yang boleh mengerti. Mengerti ni mengerti daripada perkataan itu yang mendengar. Ini Pak oleh yang mendengarnya perkataan tadi akan perkara yang wajib. Mana bila dia dengar perkataan itu, dia tahu, dia kerti bahawa perkara itu perkara yang wajib. Wajib ni wajib akan. Mana? Wa aqimus salah. Itu pun perkara yang wajib ya. Anallah, aku Tuhan. Ya, wajib Tuhan. La ilaha illa ana. Itu wajib kita kena i'tiqad. Dan perkara yang mustahil. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisun salasah. Allah tu salisun salasah.
Itu cerita tentang perkara yang mustahil. Mana bila kita sebut benda tu, kita baca, kita faham. Ini nak beritahu perkara yang mustahil pada akal. Tapi dalam kitab As-Suhaimi menyebut jangan kita pi buat misal dengan lam yalid wa lam yulad. Kalau kita buat contoh kalam Allah yang wajib, qul huwallahu ahad, betul. Tapi lam yalid wa lam yulad itu bukan misal bagi mustahil. Kerana lam yalid wa lam yulad ni bukan mesti wajib. Tak beranak dan tidak diperanak. Tuhan ni tak beranak, tak beranak, wajib tak? Wajib, bukan misal bagi mustahil. Jangan main. Tu dia halusi dalam kitab As-Suhaimi. Pada dia cukup pegang kitab As-Suhaimi tu. Tapi kitab Syarqawi Al-Hudi tu dia cukup pegang. Syarqawi Al-Hudi cukup pegang. Dia tak sebut Dawani dia tak pernah sebut. Cuma kebetulan pendapat dia sama dengan Dawani, lalu dia letaklah pahaman Dawani macam Panai. Kan? Saya mengaji kat anak murid dia tak pernah Panai sebut Dawani. Yang disebut Suhaimi ni syarah bagi Hudi juga. Asyah yang memang tak ada jual. Tidak tu Syarqawi ada jual, dia ada, dia tebal. Di Patani pun dia petusik dia. Dalam tu memang cukup hebat sebut. Dalam tu menyebutkan maknanya bila disebut sifat dalam perbahasan sifat mani terkenal kepada ismi. Yang wajib dan yang mustahil dan perkara yang harus. Mana bila kita dengar dia, kita tahu Tuhan duk bercerita tentang perkara yang harus. Mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allazi khalaqas samawati wal ard. Ataupun khalaqas samawati wal ard. Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tuhan cipta langit dan bumi itu bukan wajib, bukan mustahil, harus. Maka bukanlah sifat kalamnya. Kalam mana? Kalam Tuhan yang kita duk bicara itu diri berkata-kata, bukan. Dan bertitahnya Allah, bukan. Yang ialah kalau kita terima berkata dan bertitah, hadas yang daripada umur i'tibariyah, amrun i'tibari juga. Padahal sifat makna Tuhan ni maujudatun, kan? Wujudiyatun, bukan amrun i'tibari. Seperti barang yang memberi waham akan dia oleh beberapa banyak ibarat bahasa-bahasa Melayu. Banyak ibarat ni, banyak kitab-kitab memberi waham, memberi sangka akan dia, akan perkataan dengan mana bertitah ini. Banyak ibarat bahasa-bahasa Melayu, hanya ia satu perkara. Ia perkata itu satu perkara yang sedia adanya pada zatnya Allah Ta'ala, yang bertutur dan bertitah Allah Ta'ala dengan dia, dengan perkata tadi, akan siapa-siapa yang ia kehendak pada apa-apa perciraan ataupun perbincangan atau percakapan dan apa-apa pekerjaan sekira-kira jika kita hendak banding atas jalan takrib. Takrib ini nak memudah faham, bukan serupa pun bagi faham kita. Maka iaitu bahawasanya bandingan itu bahawasanya ada bagi kita kalam nafsi. Kalam nafsi artinya zati. Nampak? Ya, pandai siap, jaga dah. Kalam nafsi artinya zati. Dia macam tadi disebut apa? Kalam nafsi artinya harisun nafsi. Sini kalam nafsi artinya zati. Kalau kalam nafsi dekat dengan zati, itu makna kalam yang berkata. Kalau kalam nafsi tak kait, selalunya kena kepada nafsani. Kena faham tak? Artinya zati, iaitu kalam nafsi, kalam zati. Zati ni makna kalam yang bangsa ada di zat. Sifat yang dihantar. Kalau kita lah yang ditaruh, yang diletak pada anak lidah, kita yang melawankan bisu. Hak ni yang lawan bisu. Kan? Perkataan ni lawan bisu. Berkata-kata bukan lawan bisu. Berkata-kata bukan lawan bisu. Perkata tu yang lawan bisu. Yang melawankan. Yang melawankan bisu dan kelu. Saya pun tak mau cerita dah bisu kelu ni. Cukup pandai dia kata ada beza lagi. Tapi saya rasa payah. Maka bila adanya sifat yang dihantar tadi pada kita, dapatlah bagi kita bercakap dengan dia pada apa-apa pekerjaan urusan dan memberi ketahui dengan tuturan. Dan bila hilangnya sifat perkata, jadi keluarlah, bisulah lidah daripada bertutur. Bisu, hilang sifat ni baru bisu.
Hilang berkata-kata, diam. Hilang perkata, bisu nama dia. Maka adakah demikian berhuruf? Demikian. Gitu kan? Maka adakah demikian berhuruf? Gitu. Maka adakah demikian sifat itu berhuruf dan bersara? Tidak. Kalau pasal ini diterima penuturan, pendengaran. Kenapa anak saya ni telinga pekak, doktor? Sistem pendengaran. Ini dia panggil satu kuah power yang Allah Ta'ala letak di anak telinga. Doktor tak kata telinganya rosak. Dan teruk lagi kalau doktor kata apa? Mendengar dia rosak. Kenapa? Dia bisu. Berkata-kata dia rosak. Tak. Sistem penuturan. Sistem perkataan. Tu. Tapi pada perkataan lain. Tapi yang terjemah perkataan tu mana lebih kurang lah macam Pak Amam pada cuma pada dia beza sikit. Perkataan tu lain. Maka ada demikian itu. Dia orang panggil istifham ingkari dengan nafi. Maka adakah demikian itu berhuruf dan bersara? Tolong jawablah. Tidak. No. Orang panggil istifham ingkari bermakna nafi. Dia ingkar dengan makna kita kena nafikan. Adakah demikian itu sifat berhuruf dan bersara? Jawabnya tidak. Dan adakah terdahulu atau terkemudian? Jawab tidak. Sehingga hak kita ni nak bagi tak sama. Barang yang pada kita itu arat, hak kita ni tak sama juga. Walaupun kalau kita kira kita bertutur ni tak ada dulu kemudian. Tapi sehingga dia panggil hatta tafiyah. Sehingga barang sifat perkata pada kita itu arat. Bila sebut arat habis. Bila sebut arat habis. Arat ni benda yang baru datang. Lepas tu sifat Allah tak boleh panggil arat. Dia hanya dipanggil sifat. Yang duduk dekat kita boleh panggil sifat, boleh panggil arat. Dekat Tuhan tak boleh arat. Arat ni sifat yang baru datang. Tuhan bukan datang. Dan bila sebut arat, lawan dia jirim. Arat duduk di jirim. Kerana berdirinya arat pada jirim. Dan yang pada Tuhan itu daripada ma'ani. Hak duduk dekat Allah tu ma'ani. Yang bukan arat. Dia panggil sifat ma'ani, bukan arat. Ini nak beritahu kata bezanya kalam kita dengan kalam Allah. Walaupun kalau kita tengok kalam kita dengan perkata itu juga tidak berhuruf, tidak bersara, tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Saya lajulah kat situ. Sebab nanti nak payah lagi. Dia datang wa kalamullah Musa taklima ni, dia payah lagi. Sebenarnya kita baru kita tahu banyak pandangan-pandangan ulama tentang wa kalamullah Musa taklima. Dan nanti kita akan baca kat luar. Sebab apa dia terjemah dengan kan? Nanti dia akan sebut nanti. Kita berhenti pada kata mustahil lawannya, iaitu ketiadaan. Perkata yang lazim daripadanya bisu. Mudah-mudahan apa kita belajar ni dapat menambahkan ilmu kita dan akan buka pemahaman kepada kita, dapat beramal memantapkan iman kita dan akidah kita dan sampaikan pada selanjutnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ya rabbal alamin. Allah fatub alaina ya maulana innaka Allah muftah alaina futuhal alim wa anshur alaina bi rahmatika ya rabb. Wa nas'aluka Allahumma min khairin wa inna batal muqtin min khawfin wa shukr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.